Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Sekarang kita akan tengok kaedah undetermined coefficient untuk selesaikan non-homogeneous second order linear differential equation. Kaedah ni hanya boleh selesaikan 7 jenis fungsi sahaja. Maknanya tak semua fungsi boleh diselesaikan guna kaedah ni. Kita akan tengok fx yang duduk sebelah kanan soalan untuk kita pilihkan yp yang bersesuaian. Yang pertama, berbentuk polinomial. Kedua, eksponen. Ketiga, trigo hanya untuk cos atau sin. Yang keempat, gabungan polinomial dan eksponen. Yang kelima, gabungan polinomial dan trigo, cos atau sin. Yang keenam, gabungan eksponen dan trigo, cos atau sin. Dan yang terakhir, 7, gabungan polinomial, eksponen, trigo, cos atau sin. Kalau kita tengok kat sini, semua yp akan ada XR. XR ni untuk bezakan antara YP dengan YC. Jadi kita kena masukkan nilai kosong atau 1 atau 2. Dalam arti kata lain, kita akan cuba masukkan nilai kosong dulu. And then kita tengok YP dengan YC sama tak? Kalau sama, kita tukar pergi 1. Kalau sama juga, kita tukar kepada 2. Sekarang kita akan tengok setiap satu jenis fx. Okey, untuk kes yang pertama, polinomial. Kalau kita tengok dekat sini, simbol yang diguna an, a1, a0. Tapi simbol untuk yp pula kita guna bn, b1, b0. Okey, maksud kat sini adalah apa pun nombor dekat fx kita takkan guna dalam yp. Kita akan guna secara general. Kita biasa guna a, b, c sampai z. Dan kalau dalam fx ni ada negatif ke positif ke, tapi dalam yp mesti semua positif. Okey, satu lagi adalah n power. Dekat yp juga guna n. Maksud dekat sini adalah kita akan guna highest power dalam fx untuk yp. Dalam arti kata lain, kalau fx ni highest power je kuasa 2, so maknanya yp pun kena start pada kuasa 2. Kalau 3, so kita kena start dari 3. Sekarang kita tengok contoh ya. Untuk sebelah kiri, kalau kita tengok dekat sini semuanya sama. Tapi untuk sebelah kanan iaitu fx berbeza setiap satu. Untuk yang pertama 3x minus 4. So highest power dia adalah 1. Jadi kita akan guna pakai ax tambah b. Untuk yang kedua, negatif 6x. Okey, highest powernya 1. Maknanya kita akan mula daripada 1 juga. Jadi sama je macam contoh 1. Cuma kalau kita tengok dekat sini ada negatif. Tapi dekat sini mesti positif. So kita abaikan negatif positif dalam fx. Dan satu lagi adalah untuk polinomial kuasa 1 sepatutnya polinomial kita adalah ax tambah b. Tapi untuk undetermined coefficient tak semestinya semua soalan mesti lengkap ax tambah b. Asal ada satu je x dan kita kena tulis untuk yp lengkap ax tambah b. Untuk yang nombor 3, ini adalah kuadratik. Kuadratik bermakna highest powernya adalah 2. So maknanya dekat sini pun sama, akan go pada 2 juga. So untuk kuadratik, polinomial adalah ax square plus bx plus c.
Jadi kita akan lengkap. Tapi kalau kita tengok soalan 4 pula, kita tengok dekat sini kuadratiknya 5x square. Maknanya dia tak lengkap. Walaupun dia tak lengkap, kita cuma rujuk pada kuasa paling tinggi sahaja. Jadi untuk bahagian XP mesti lengkap walaupun dalam fx tak lengkap. Okey, sekarang kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Untuk nombor 5, kita cuma ada negatif 8 je. Tak ada power untuk x. Jadi kita hanya guna pakai A sahaja. Untuk 6, kalau kita dapat bentuk soalan macam ni pula, tolong expand dahulu untuk dapatkan kuasa tertinggi dia. So, bila kita dah expand, kita nampak dia adalah kuadratik. Maknanya highest power dia adalah 2. Untuk nombor 7 pun sama. Kalau dapat soalan bentuk macam ni, kena expand dulu. Okey, so sama. Dia tetap bermula dengan 2. Walaupun dekat sini tak lengkap, YP kita kena lengkap. Mesti start daripada 2 dan turun 1 kosong dekat sini. Maksud saya X power kosong. Sama kes dengan 8. Kita akan expand. So, bila kita dah expand, kita tengok dekat sini highest power dia adalah 3 cubic. Walaupun belakangnya tak ada x square dan juga yang x kosong, tetapi untuk YP kita kena start dari 3, 2, 1, x kosong. Kesimpulannya, apa yang kita boleh katakan di sini adalah untuk kes polinomial, kita tak terima kalau bentuknya dalam bracket begini, pemfaktoran. Maksudnya kena expand, dapatkan bentuk polinomial lengkap ataupun tidak, asalkan ada kuasa paling tinggi. Kemudian kita akan pilih YP ikut highest power dalam fx. Sekarang kita pergi kepada kes yang kedua. Untuk kes eksponen, kita akan refer pada kuasa eksponen alfa. Jadi kita kena pastikan nilai alfa yang sama. Kalau alfa ni positif, automatik sini pun positif lah. Kalau dia negatif, automatik sini juga negatif. Kena ikut sama. Untuk contoh 1, kita ada alfa 4. Bermakna dekat sini kena letak 4. Okay, walaupun sini negatif 3, macam tadi, YP mesti positif. Jadi, kita akan guna P sahaja tanpa ada negatif. Contoh 2, alfa dia kat sini adalah negatif 2. Automatik sini kena follow negatif 2 juga. Untuk nombor 3, sama macam polinomial, tak terima dalam keadaan berdarab macam ni. Jadi apa kita kena buat ialah simplify dulu ataupun kita darab dulu. Okey, apa berlaku kat sini? Kita akan guna pakai A, B, A, C sama dengan A, B tambah C. Jadi 4 tolak 5 akan dapat tolak 1. Jadi alfa kita yang final adalah negatif 1. Jadi kita barulah buat YP kita. Alfanya negatif 1. Okay, untuk contoh 4. Dan seterusnya, sama kes, tak boleh terima dalam bentuk rational function, kena simplify. Jadi untuk kes macam ni, kita akan guna pakai AB per AC sama dengan AB tolak C. Jadi 4 tolak 1 dapat 3. So final alfa kita adalah 3. Maknanya kita akan guna pakai alfa kita 3. Untuk kes macam ni pula pun sama. Tak boleh ada kuasa dekat luar. Jadi kita kena pakai AB C sama dengan A B darab C. Sebab tu negatif 2 darab 3 akan dapat negatif 6. So alfa kita adalah negatif 6. Jadi di sini kita guna pakai negatif 6. Untuk kes yang nombor 6 ni pula, dia ada tambah. Bila ada tambah, bermakna dia sama macam tadi. AB AC sama dengan AB tambah C. Jadi terbalikkan,
kita akan dapat eksponen negatif 2x eksponen 3. Eksponen 3 ni adalah constant kerana ada nilai. Jadi, kita terus assume dia sebagai P sahaja. So, alfa kita hanya negatif 2. So, inilah. Terusnya, contoh 7 dengan 8. Ini, kalau kita tengok pula untuk 7, alfa untuk yang ini adalah 7. Alfa untuk yang ini adalah 4. Untuk alfa yang berbeza, kita kena buat 2 yang berasingan mengikut alfa. Jadi, yang 7 ni untuk yang ini, yang 4 untuk yang ini. Kita tak boleh nak gabungkan dia kerana alfanya berbeza. Untuk 8 pula, dia adalah gabungan eksponen dan juga polinomial. Tapi hanya guna operasi tambah dan tolak. Bila ada operasi tambah dan tolak, walaupun dia negatif, kita akan letak dia positif sebab YP mesti semuanya positif. Dan untuk yang ini, alfa dia 7, jadi kita akan pakai alfa yang 7. Ini highest power dia adalah 1, maknanya kita akan pergi pada AX tambah P. Terusnya kita akan pergi kepada trigo. Untuk trigo pula, cos beta X atau sin beta X. Tetapi untuk YP, dia adalah tambah. Maksudnya kat sini adalah kalau soalan tu cuma ada cos, YP tetap kena ada tambah sin. Samalah kalau soalan cuma ada sin, YP kena ada tambah cos. Untuk trigo, dia cuma akan tengok nilai beta. Jadi, kena pastikan betanya yang sama. Ada setengah soalan diberi cos dan sin serentak. Jadi, kita kena tengok beta untuk kedua-duanya sama ataupun tidak. Okey, sekarang kita tengok contoh ya. Okey, untuk contoh yang pertama, betanya adalah 3. Automatik dekat sini kita kena buat P sin 3x plus Q sin 3x. Ikut beta yang sama. Untuk 2 pula, dia ada negatif. Sama kes, mesti positif. And then, beta dia yang sama, 3. Jadi, sini pun 3, sini pun 3. Cuma, kalau contoh pertama tak ada cos, kita kena letak cos. Kalau untuk nombor 2 pula, tak ada sin, tetap kena letak sin. Jadi, untuk kedua-duanya ni, kita tetap kena tulis YP yang lengkap. Ada sin dan juga cos. Walaupun dalam soalan hanya ada sin ataupun ada cos sahaja. Untuk soalan nombor 3 ni pula, ada kedua-duanya. Bila ada kedua-duanya, sin dan cos, kita tengok beta dia. Kalau beta dia sini 2. Yang ni pun 2. Jadi betanya sama. Bila dua-duanya sama, kita akan pakai beta yang sama. Satu untuk sin, satu untuk cos. Untuk contoh 4 pula, ada kedua-duanya, sin dan cos. Tetapi beta ni 2. Beta untuk cos adalah 1. Disebabkan betanya berbeza, bermakna kita kena letak tambah buat 2 YP yang berbeza. 1 untuk betanya 2. 1 lagi kita kena buat betanya 1. Dan arti kata lain, beta sangat mainkan peranan dalam kita nak pilih YP yang sesuai. Yang ini pula, trigo dia sin dan cos dalam keadaan berdarab. Untuk YP, kita tak ada bentuk yang berdarab. Semuanya tambah dan tolak sahaja. Jadi apa kena buat ialah guna trigo identity. Iaitu kita akan pakai sin X cos X sama dengan setengah sin 2X. Ataupun ada setengah tulisnya begini, sin 2X sama dengan 2 sin X cos X. Jadi pastikan kedua-duanya adalah sama. Jadi kalau kita tengok dekat sini, dia ganda 2. Ini pun ganda 2. Maknanya apa? Dekat sini 4x ni kerana 2 kali 2. Okay. So bila dah dapat, maknanya apa untuk kes ni? Beta dia adalah 4, bukan lagi 2. So bila kita dah confirm
betanya 4, baru kita buat YP, iaitu sin 4x cos 4x. Untuk 6 juga sama. Sekarang ni 6 dan 7, kedua-duanya adalah kuasa untuk trigo. YP tak ada untuk kuasa. Jadi apa kena buat? Dari sini ke sini sama kes. Kita akan guna trigo identity. Okay, trigo identity yang ni pula kita akan guna pakai sin square x sama dengan setengah 1 tolak cos 2x. Jadi untuk kes ni dia 3, automatik sini adalah 2 kali 3. Tu yang dapat 6. Kemudian kita expandkan dia ke sini, kita expand dan kita nampak dekat sini ini adalah polinomial. Ini adalah trigo. Bermakna YP yang pertama untuk polinomial, YP yang kedua adalah trigo, dan untuk yang kedua ni betanya adalah 6. Sama kes untuk yang 7. Kali ni dia guna cos square. So untuk cos square, trigo identitinya adalah setengah 1 tambah cos 2x. Sama kes. Sebab ini 2, automatik dekat sini akan pergi pada 2 kali 2. Dan dari sini ke sini kita akan expand. So ini akan go pada polinomial, ini akan go pada trigo. So untuk YP yang pertama A sahaja. Untuk YP yang kedua, beta dia adalah 4. So sin 4x cos 4x. Kes yang seterusnya gabungan. Gabungan polinomial dan juga eksponen. So apa kena buat ialah kita tetap akan rujuk pada kes yang pertama, maknanya akan refer pada highest power untuk polinomial, dan kita akan refer pada kes yang kedua untuk eksponen, iaitu alfa mesti yang sama, dan kita gabungkan kedua-duanya. Contohnya ialah untuk yang pertama negatif 3. So untuk negatif 3 dia adalah polinomial constant. So kita boleh pakai P sahaja. So alfa dia kat sini adalah 4. So maknanya sini pun alfanya akan pakai 4. Untuk contoh yang kedua, highest power dekat sini adalah 1. Bermakna dekat sini mesti guna AX tambah B. Dan sini alfa dia adalah 2. So maknanya sini kena pakai 2. Yang ketiga pun sama dekat sini. Highest power 1. Maknanya kita akan pakai sini 1. Dan alfa dekat sini adalah negatif 1. So maknanya kat sini pun kita akan pakai negatif 1. Untuk 2 dan 3, kalau kita perhatikan, polinomial untuk yang ketiga ni lengkap. Ada AX tambah B. Tapi untuk yang nombor 2 ni tak lengkap. Kalau kita tengok dekat YP dia, sama ada fx dia polinomial lengkap atau tidak, dia tetap kena lengkap. AX tambah B, AX tambah B. Seterusnya untuk contoh 4. Di sini highest power dia adalah 2. Bermakna kita kena guna pakai highest power 210. Dan alfa dekat sini adalah 1. Bermakna sini pun pakai 1. Untuk yang nombor 5, alfanya berbeza. Ini alfanya 7. Ini alfanya 4. Dan ini adalah 1 constant. Bermakna dekat sini YP-nya ambil alfanya kat sini 7. Dan kita kena tambah walaupun di sini negatif, tetapi kita kena pakai positif. Jadi kuasa paling tinggi 1, maknanya AX tambah B. Dan alfanya 4. Untuk contoh 6, dekat sini kita ada eksponen
4x minus 3x eksponen 4x. Kalau kita tengok betul-betul dekat sini, dua-dua ni pakai alfa yang sama, 4. Jadi, untuk mudahkan kerja kita, tak perlu buat panjang sangat YP-nya. Kita faktor dahulu. Jadi, bila kita faktor, ini akan go pada polinomial. So, dengan dia punya kuasa paling tinggi adalah 1. Jadi, kita teruslah dekat sini. X tambah B. Dan alfa dia 4. Jadi, kita terus dekat sini. Eksponen 4x. Kalau untuk contoh 3 pula, kita tengok dekat sini. Dua-dua alfa yang sama, dua-dua polinomial yang kuasanya sama. Jadi, simplify dahulu. So, bila kita simplify, 5x tolak 3x dapat 2x. Jadi, highest power 1 automatik dekat sini. Ax tambah b, eksponen 4x. Seterusnya, kita pergi kepada case polinomial darab dengan trigo. Sama macam tadi, polinomial akan refer pada highest power. Trigo pula, walaupun soalan cuma beri cos, kita tetap kena ada tambah sin. Samalah dengan sin, kalau diberi sin, kena tambah cos. Kalau beri dua-dua, tetap akan guna pakai dua-dua dengan syarat beta kedua-duanya adalah sama. Contoh yang pertama, polinomial kat sini highest power dia 1. Maknanya sini pun kena 1, sini 1. Dan ini betanya adalah 3. Automatik sini cos 3x, sin 3x. Dan kita akan ulang benda yang sama. Untuk 1 untuk cos, 1 untuk sin x. Untuk nombor 2 pula, walaupun dekat sini negatif, macam biasa, YP mesti positif. Jadinya dekat sini highest powernya 1, so automatik AX tambah B, CX tambah D. Dan betanya kat sini 3, automatik sini 3, sini 3. Untuk dua contoh ni, contoh pertama cuma ada sin, contoh kedua cuma ada cos. Tapi untuk YP kedua-duanya sama je, kena ada sin dan cos. Okay, untuk contoh 3, kalau kita tengok dekat sini, kedua-duanya menggunakan beta yang sama, iaitu 2. Disebabkan beta yang sama, jadi untuk sin dengan cos, kita tak perlu ulang YP berbeza. Hanya pastikan dia punya polinomial sama kuasa ataupun tidak. Untuk kes ini, kedua-duanya highest powernya adalah 1. So, maknanya AX tambah B, CX tambah D. Beta yang sama, so cos 2X, sin 2X. Contoh yang keempat, ini betanya 2. Ini betanya 1. Walaupun polinomial dua-duanya sama, n-nya 1, tapi disebabkan betanya berbeza, kita kena pecah 2. Satu untuk cos 2x, sin 2x. Satu lagi untuk cos x, sin x. Maknanya yang untuk beta sama dengan 2, ini. Kalau betanya 1, yang ini. Dan dia punya polinomial sebab dua-duanya sama, highest powernya adalah 1. Maknanya apa kat sini? Ax tambah B, Cx tambah D, Ex tambah F, Dx tambah H. Untuk yang kelima pula, sama macam kes trigo tadi, kita tak boleh terima kalau trigonya berasingan. Jadi dari sini ke sini, kita akan pakai trigo identity. Iaitu sin x cos x sama dengan setengah sin 2x. Jadi kita punya x ni sini 2, so automatik kat sini akan pergi pada 2 kali 2. So kat sini kita tengok polinomial darab trigo. Polinomial kat sini kuasa paling tinggi adalah 1, bermakna ax tambah b, cx tambah d. Untuk sin 4x pula, kita akan buat cos
4x sin 4x. Refer dia punya nilai beta adalah 4. Kes yang seterusnya, eksponen darab dengan trigo. Untuk kes ni akan guna pakai kes nombor 2, iaitu alfa kena sama. Dan untuk trigo tetap kita akan pakai kes yang nombor 3. Kita akan tengok beta yang sama. Okay, contohnya untuk yang pertama, alfa dia negatif 1. Maknanya kat sini negatif 1. Dan betanya kat sini 3. Walaupun tak lengkap, tak ada cos, kita tetap kena buat sin tambah cos. Dan betanya dua-duanya sama, 3x, 3x. Untuk contoh yang kedua pun sama. Kali ni kita guna konstannya negatif. Macam biasa, mesti positif. Abaikan negatif tu. Dan alfa kita sekarang ni adalah 4. Dan beta kita kat sini adalah 3. Untuk soalan nombor 3, kita ada nilai alfa yang sama. 1 bermakna 1 untuk alfa YP. Yang ini 2 bermakna beta yang sama 2. Jadi di sini pun pakai 2 je. Kalau untuk yang nombor 4 pula, kita tengok dekat sini, alfa dia 3. Alfa yang ni 1. Tapi beta dua-duanya sama, pakai 2. Jadi apa berlaku kat sini adalah kita kena buat 2 YP yang berbeza. Satu untuk alfa 3. Satu kena buat alfanya 1. Tapi untuk kedua-duanya pakai beta yang sama, 2x, 2x. Untuk contoh 5, kita ada alfa yang sama, 1. Bermakna kita akan pakai alfa yang sama untuk kedua-duanya. Tetapi kita ada beta yang berbeza, 2. Satu lagi betanya 1. Jadi kita kena asingkan YP. 1 untuk betanya 2. Satu lagi kena guna betanya 1. Dan seterusnya untuk kes 7. Polinomial darab eksponen darab trigo. Untuk polinomial sama kes, kita akan guna highest power ikut pada fx. Eksponen kita akan refer pada kes 2, akan tengok pada alpha. Untuk trigo tetap kena pakai beta dan kedua-duanya mesti tambah. Untuk contoh 1 dekat sini, highest power 1 bermakna ax tambah b, cx tambah d. Untuk eksponen x, alfanya 1, maknanya sini pun 1, 1 alfanya. Dan betanya kat sini 3, automatik kat sini 3x, 3x kita tambahkan untuk kedua-duanya. Untuk nombor 2, kita tengok dekat sini, yang ini highest powernya 1. Jadi sama kes, ax tambah b, cx tambah d. Alpha dekat sini adalah 4, automatik sini akan pakai 4x, 4x. Dan beta dekat sini kita pakai 3, so kat sini kita akan pakai 3x, 3x. Okay, untuk nombor 3 pula, kita akan pakai sini alpha yang sama, 4x, 4x, automatik sini pun 4x, 4x. Dan kuasanya 1 untuk kedua-duanya, walaupun 1x, satu lagi negatif 5x. Jadi kerana dia punya kuasa paling tinggi adalah 1, maknanya ax tambah b, cx tambah d. Untuk beta, kedua-duanya sama, 2. Jadi kedua-duanya samalah dekat sini, 2, 2. Untuk contoh 4, alfa yang sama, 4. Tetapi betanya berbeza. 1, 2, satu lagi adalah 1. Kuasa paling tinggi 1. Untuk polinomial, ax tambah b, cx tambah d, ex tambah f, dx tambah h. Untuk alpha,
Kerana kedua-duanya sama 4, jadi kesemuanya kita akan pakai 4 alfa yang sama. Cuma untuk trigo, satu pakai beta 2, so untuk yang 2 ini kita akan pakai betanya 2, dan yang lagi satu betanya 1, so yang ini kita akan pakai betanya 1. Kita selesai cara memilih YP yang bersesuaian. Sekarang ni kita akan tengok langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita akan cari YC. Maknanya kita kena tukarkan fx kepada kosong. Automatik kita dah tukarkan non-homogeneous kepada homogeneous. Jadi kita boleh guna characteristic equation am² plus bm plus c. Dan kita akan cari nilai m, dan kita akan ada 3 jenis jawapan bergantung kepada m yang kita dapat. Sila tengok nota homogeneous equation untuk second order. Seterusnya kita akan cari YP. So macam tadi kita akan tengok pada fx. Selepas itu kita akan ganti masuk kosong, 1 atau 2. Jadi yang mana kita akan masukkan kosong. Pastikan YC dan YP tak sama. Kalau sama, tukar pergi R-nya 1. Ganti masuk dalam YP. Kalau masih lagi sama, tukar lagi pergi pada 2. Selepas YP tak sama dengan YC, barulah kita buat differentiation 2 kali. Selepas tu, baru kita masukkan YP dan juga differentiation dia dalam soalan. Dan akhirnya kita akan carikan nilai koefisien untuk YP setiap satu. Dan seterusnya kita akan gabungkan kedua-duanya jawapan sebagai jawapan akhir. For example 1, for first case, kita tengok kat sini. D square y dx square plus 4y equal to x square plus 2. So apa kita kena buat ialah convertkan daripada non-homogeneous kepada homogeneous terlebih dahulu, iaitu dia akan jadi d square y dx square plus 4y equal to 0. Kita akan convertkan fx ni kepada kosong terlebih dahulu. Seterusnya kita akan tukar d square y dx square sebagai m square plus 4. Kemudian bila kita simplifykan kat sini, kita dapat m equal to plus minus 2i. Kalau masih ingat lagi, bila kita dapat m, alpha plus minus beta i, general solutionnya adalah eksponen alpha x a cos beta x plus b sin beta x. Untuk kes ni, alpha kita kosong, beta kita 2. Jadi, bermakna eksponen kuasa kosong a cos 2x tambah b sin 2x. Jadi, ini sama dengan 1. Akhirnya, kita dapat YC-nya ini sahaja. Seterusnya, kita akan cari YP. Untuk YP, kita akan tengok fx yang tadi. Highest powernya adalah 2, bermakna YP kita ax square plus bx plus c. Kemudian kita akan ganti masuk R-nya kosong dalam YP yang kita pilih. Jadi kita dapat ax square plus bx plus c. Comparekan setiap satu. Jangan ada pun sama dengan YC. Ni obvious lah tak sama.
Sebab yang ni polinomial, atas adalah terigu. Bila tak sama je, kita buat 2 kali differentiation. Kemudian terus masukkan dalam soalan. Soalan kita adalah d square y dx square plus 4y equal to x square plus 2. Jadi ini untuk d square y dx square. Ini untuk y. Ganti masuk jawapan tadi dalam soalan. Kemudian dari sini ke sini kita expand. Seterusnya kita akan samakan perkali keduanya. Untuk x square. So 4a ini 1. Untuk x pula 4bx. Sini tak ada x. Consider kosong x. Jadi b kita kosong. Untuk yang tak ada x, ini cuma 2. Kemudian ganti masuk a dalam ni, kita dapat nilai c. Sekarang ni ganti masuk balik dalam YP yang kita pilih tadi. YP kita tadi adalah ax square plus bx plus c. So ganti masuk semua nilai ni dalam ini, kita dapat YP. Dan akhirnya gabungkan semula dengan YC untuk jawapan akhir. Ini untuk YC. Dan ini untuk YP. Seterusnya kita tengok contoh 2 pula. Y double prime plus 2y prime equal to x. Sama case macam tadi. X ni kena convert jadi kosong. So y double prime plus 2y prime equal to 0. Convert kepada y double prime m square, y prime kepada m. Yang kita factor. So kita dapat nilai 2m yang berbeza. Kalau masih ingat, bila m1 tak sama dengan m2, general solution dia adalah a eksponen m1x tambah b eksponen m2x. Kes ini kita dapat a eksponen negatif 2x tambah b eksponen kosong x. Ini sama dengan 1, automatik kita dapat tambah b sahaja. Seterusnya kita nak pilih YP. Untuk fx ni, highest powernya 1. Jadi, YP kita XR AX plus B. Dan seterusnya, kita ganti masuk R0. Untuk case ini, bila kita gantikan masuk R0, kita dapat AX plus B. B ini sama dengan B ini. Walaupun simbolnya satu pakai huruf kecil, satu huruf besar, kedua-duanya sama, constant. Jadi kita kena tukar, tak boleh guna R0. Tukar pergi R1, ganti masuk balik dalam YP tadi, kita akan dapat X power 1. Bila kita expand, dia jadi ax square plus bx. Compare dengan YC, tak ada kuasa 2. Compare untuk bx pun sama, tak ada. Jadi, inilah YP yang perlu kita guna pakai. Di dalam jawab soalan, kalau boleh, highlightkan YP yang kita guna supaya kita tak salah masuk nilai A dengan B, kerana ini pun ada A dengan B. Jadi tolong highlightkan R mana yang kita pakai. Bila dah kita confirm YP kita, buat Y prime and Y double prime. Langkah seterusnya, kita gantikan masuk dalam kita punya soalan. Soalan kita adalah Y double prime plus 2y prime equal to x. Ini soalan.
Jadi ini untuk y double prime tambah 2y prime. Sama macam tadi, kita expand dan kita ambil x, comparekan dengan x sebelah kiri, so kita dapat nilai a. Terusnya kita akan compare yang tak ada x, tambah kosong x, automatik sini kosong, kita akan dapat nilai b. Terusnya kita akan gantikan masuk a dengan b dalam yp yang kita pakai tadi, iaitu x a x tambah b, ataupun terus kita expand ax square plus b x. Nanti masuk dalam ni kita dapat yang ini yp. Dan akhirnya gabungkan semula. Ini untuk yc, ini untuk yp. Tak perlu simplify. Kalau soalan minta simplify, barulah kita simplify. Terusnya kita pergi kepada second example. Second example ni untuk second case, iaitu exponent. Sama je langkahnya. Pertama, kita akan tukar kepada homogeneous. Jadi y double prime minus y prime minus 2y equal to 0. Eksponen tukar kepada kosong. Kemudian kita guna characteristic equation, y double prime jadi m square, ini akan jadi m, y akan jadi negatif 2 saja. Dari sini ke sini kita akan buat factor, kemudian kita dapat dua nilai m yang berbeza. So ini jawapannya, so YC kita. Dan sekarang ni kita tengok kita punya YP. Sekarang kita tengok fx, alpha dia negatif 1. Jadi kita akan pilih YP kita P eksponen negatif X. Terusnya kita akan tengok persamaannya dengan YC. Bila kita ganti masuk R0 dalam kita punya YP, yang ini sama dengan A. Jadi kita tak boleh guna R0. Kita tukar kepada R1. Bila kita guna R1, barulah YP tak sama dengan YC. Baru kita buat differentiation. So untuk differentiation, yang ini kita kena guna product rule. Ini pun sama, kena pakai product rule, iaitu UV prime plus VU prime. Terusnya kita akan ganti masuk dalam soalan, iaitu y double prime minus y prime minus 2y equal to eksponen negatif x. Jadi ini semua adalah y double prime. Ini semua adalah y prime. Ini adalah y. Kemudian dari sini ke sini simplify. Akhirnya kita dapat nilai P kita negatif 1/3. Kena ganti masuk YP yang ada R-nya 1. Kita dapat negatif 1/3 X eksponen negatif X. Ini adalah YC. Ini adalah YP. Terusnya kita pergi kepada example 4. Example 4 pun sama, eksponen. Jadi cara yang sama, kita akan convert kepada homogeneous. So y double prime minus 2y prime plus y equal to 0. So eksponen tukar jadi kosong. Dan tertukar kepada m square minus 2m plus 1. Buat factor. Dan kita dapat nilai m yang sama. Untuk nilai m yang sama, m1 sama dengan m2 m. General solution dia adalah a tambah bx eksponen mx. Ini yang kita dapat. Terusnya kita akan tengok fx-nya. Fx-nya alpha dia 1. So kita akan ambil xr p eksponen x.
Untuk kes macam ni, bila kita ganti masuk R-nya kosong, kita dapat P eksponen X. Untuk mudahkan kita buat perbandingan, kita expand dahulu A eksponen X tambah Bx eksponen X. Kembali pada YP, bila kita guna R kosong, P eksponen X sama dengan A eksponen X. Jadi kita tak boleh guna R kosong. Kita guna R1 pula, yang ini sama dengan untuk Bx. Jadi sama, tak boleh pakai R1. Jadi kita kena guna yang terakhir R2. R2 barulah YP-nya tak sama dengan YC. Dan baru kita buat Y prime, Y double prime. Sama kes, guna product rule. Terusnya, kita akan ganti masuk dalam kita punya soalan, iaitu Y double prime minus 2Y prime plus Y equal to 6 eksponen X. Ini semua untuk Y double prime. Ini untuk Y prime dan ini untuk Y. Dan kita simplify. Kita akan compare kiri dan kanan. Akhirnya P kita dapat 3. Dan seterusnya gabungkan YC dan YP. Kes yang ketiga, trigo. Sama proses, jadikan homogeneous terlebih dahulu. Trigo kita convert kepada kosong. Seterusnya, kita akan guna characteristic equation dan faktor untuk dapatkan nilai M, dan kita punya general solution untuk YC adalah A eksponen X plus B eksponen 2X kerana M yang berbeza. Kemudian kita akan buat untuk YP, betanya adalah 2. Jadi kita akan guna P cos 2X plus Q sin 2X. Dan bila kita ganti masuk R kosong, obviously takkan sama sebab dia trigo, yang ini adalah eksponen. Kemudian kita buat 2 kali differentiation. Terusnya kita gantikan dalam soalan. Soalan kita adalah Y double prime minus 3Y prime plus 2Y equal to 10 sin 2X. Ini adalah Y double prime. Ini adalah Y prime. Dan ini adalah Y. Dan difaktorkan untuk cos 2X dan juga sin 2X. Dan kita simplify. Dan kita akan buat perbandingan mana untuk cos 2X di sini tak ada. Kita assume dia kosong, dan ini untuk cos kita ambil nilai dia. Untuk sin ini dan 10 dekat sini. Kemudian kita selesaikan kedua-duanya persamaan ini. Akhirnya kita dapat Q negatif setengah dan P adalah 3/2. Yang biasa kita akan gantikan masuk dalam kita punya YP, dan akhirnya kita akan gabungkan YC dan juga YP. Untuk contoh 6, sama proses, convert to homogeneous first. Y double prime plus 4Y equal to 0. Trigo kita convert kepada kosong dahulu. Kemudian bila kita dapat jawapan kat sini, kita dapat nilai alpha kita kosong, beta kita 2. Jadi tinggalnya A cos 2X tambah B sin 2X. Kemudian untuk Fx, beta kita adalah 2. Jadi kita pilih P cos 2X plus Q sin 2X. Terusnya, bila kita ganti masuk nilai R kosong, kedua-duanya sama untuk YC.
Jadi kita tak boleh pakai R kosong. Kita tukar kepada R1, barulah dia tak sama. Kemudian kita akan buat perbezaan guna product rule. So kita dapat jawapannya. Guna kaedah yang sama, product rule, untuk dapatkan second order differentiation. Terusnya kita akan ganti masuk dalam soalan. Soalan kita adalah y double prime plus 4y equal to 3 cos 2x. Jadi ini semua adalah y double prime. Ini semua adalah y. Dan biasa kita factor cos 2x dan sin 2x. Kemudian yang ini pula kita simplify. Seterusnya kita samakan untuk cos 4q dan 3. Untuk sin tambah kosong sin 2x. Jadi negatif 4 samakan dengan kosong. Dan ini adalah YP yang kita dapat selepas kita gantikan masuk Q dalam YP yang kita pilih dan gabungkan dengan YC untuk dapatkan jawapan akhir. Next, kita akan tengok combination case 1, case 2 and case 3. For example, kita ada dekat sini exponent combine dengan trigo. Case kedua dan case ketiga. Sama proses. Yang pertama, convertkan dulu kepada homogeneous. Dan kita cari nilai M guna quadratic formula. Kita punya alpha negatif setengah. Kita punya beta square 3 over 2. Itu gantikan masuk dalam kita punya YC. Untuk soalan berbentuk macam ni, kita ada dua kaedah untuk dapatkan YP. Satu, kita boleh buat one by one. Maknanya kita asingkan. Cari untuk yang trigo dulu dan baru cari yang untuk exponent. Atau kita boleh combine. Tetapi kita kena pastikan untuk kedua-dua YP guna R yang sama. Kalau R-nya tak sama, adalah lebih baik kita buat one by one. Cuma kelemahannya adalah kalau buat cara satu, lambat sebab kita kena selesaikan satu demi satu. Kalau buat cara dua pula, agak panjang, tapi jimat masa dan kemungkinan silap tu cukup tinggi sebab kita akan terlepas pandang rupanya R-nya tak sama, terpulang. Mana yang lebih selesa? Contohnya sekarang ni untuk first method, kita pecahkan soalan. Soalan kita tadi y double prime plus y prime plus y equal to 4 exponent x minus 4 cos 2x. Kita buat asing. Satu untuk exponent, satu untuk trigo. Kemudian apa kita buat ialah proses yang sama. Kita pilih YP ikut yang kita dah asingkan tadi. Untuk ini alpha dia 1. So kita guna XRP exponent x. Kita gantikan kosong. Make sure dengan YC yang kita dapat dia tak sama. Kemudian buat 2 kali differentiation dan seterusnya kita ganti masuk dalam soalan. Ini untuk y double prime, ini untuk y prime, ini untuk y. Kemudian kita dapatlah nilai P kita apa. Tapi ini baru separuh jalan. Kemudian kita sambung lagi. Kali ini kita guna pakai yang untuk trigo pula. Trigo betanya adalah 2. Jadinya sekarang ni kita akan pilih YP2 ni, ganti masuk R kosong, comparekan dengan YC. Bila tak sama, barulah kita buat 2 kali differentiation. Terusnya sama proses, ganti masuk dalam kita punya soalan. Ni soalan kita y double prime makan dengan ini y prime, ini adalah y. Dan macam biasa kita factor cos 2x dan juga sin. Kemudian kita akan simplify. Lepas itu kita akan comparekan untuk cos 2x, sin 2x. Dapatkan dua persamaan. Selesaikan kedua-duanya untuk dapatkan nilai P dan juga
Q. Akhirnya ganti masuk nilai kedua-duanya dalam YP2. So kita dapat ini. Jadi jawapan akhir akan jadi YC tambah YP1 YP2. Sebelum ni cuma ada YC tambah YP sahaja. Tapi untuk kes ni YP kita pecah dua. Satu YP1, satu YP2. Kena gabungkan balik semuanya. Jadi ini YC, yang ini YP1 dan yang ini YP2. Sekarang ni kita tengok pula cara yang kedua. Kita tak pecahkan langsung YP, kita gabungkan serentak. Yang ini kita tengok untuk yang eksponen punya, yang ini kita tengok untuk bahagian trigo. Kemudian bila kita ganti masuk R0, peringkat ni yang paling penting. Pastikan YP ni tak sama dengan YC. Jadi lagi satu adalah pastikan kedua-duanya guna R yang sama. So untuk kes ni kedua-duanya guna R0. Barulah kita buat 2 kali differentiation. Kemudian ganti masuk dalam soalan. Ini semua untuk Y double prime. Ini semua untuk Y prime. Ini semua untuk Y. Jadi dia agak panjang kerana kita gabungkan YP. Terusnya kita factor. Yang mana eksponen, yang mana cos, yang mana sines. Kemudian kita simplify untuk dapatkan nilai A, P dengan Q. Buat proses yang sama. Selesaikan dapat nilai A, nilai P dan juga nilai Q. Ganti masuk dalam YP. Dan akhirnya untuk kes ni kembali macam contoh yang sebelumnya, hanya YC campur YP sahaja. So ini semua go pada YC. Yang bawah ni semua ni adalah YP. Terusnya kita pergi kepada contoh yang ke-8. Polinomial bergabung dengan trigo. Tetapi untuk kes ini kita ada condition. Ini bermakna soalan ni adalah IVP, iaitu Initial Value Problem. Yang berlaku ialah selepas kita dapat general solution untuk soalan ni, kita kena cari nilai-nilai constant. Sekarang kita tengok cara penyelesaiannya. Masih proses yang sama. Kita akan convert dahulu kepada homogeneous, iaitu y double prime minus 2y prime plus y equal to 0. Kemudian kita akan guna pakai characteristic equation, dapatkan nilai M. So untuk kes ni kita dapat nilai M yang sama, iaitu 1. Inilah YC kita. Terusnya saya guna kaedah yang kedua, iaitu kita gabungkan YP kita. Yang untuk polinomial kita guna X kuasa 2 tolak 3X. Highest power 2. Jadi kita akan pakai AX square plus BX plus C. Yang ini pula untuk trigo, iaitu sines 2X. Beta kita adalah 2. Dan bila kita ganti masuk R0 dalam kita punya YP, cek setiap satu. Ada 5 dekat sini. A, B, C, P, Q sama tak dengan yang ini? Ini untuk lebih jelas kita expand dia jadi A eksponen X tambah B X eksponen X. Kalau kita tengok sini, dua-duanya fungsi eksponen. Sedangkan dalam YP yang kita pilih tak ada eksponen. So obvious memang tak sama. Bila tak sama, barulah kita buat 2 kali differentiation. Terusnya kita akan ganti masuk dalam soalan kita, iaitu ini untuk y double prime tolak 2y prime tambah y. Pastikan tolak 2 ikut soalan. Seterusnya kita akan faktor yang mana ada cos, sin, kemudian kita simplify. Terusnya kita akan samakan perkali untuk kiri dan kanan. Yang
mana untuk X square, X, X0, cos 2X, sin 2X. Dapatkan nilai A, B, C, P, Q. Kemudian gantikan masuk semua nilai dalam YP dan seterusnya kita gabungkan balik. Dan kalau contoh sebelum ni, ini adalah jawapan kita. Tapi disebabkan soalan ni adalah IVP, kita kena sambung untuk dapatkan nilai A, B. So, apa kena buat ialah buat differentiation daripada jawapan yang kita dapat tadi. Selepas itu, ganti masuk condition yang pertama dalam Y yang kita dapat. So, akhirnya kita dapat nilai A. Seterusnya, ganti masuk pula condition yang kedua dalam Y prime yang kita dah buat tadi. Untuk yang ini, kita akan gantikan masuk nilai A dalamnya. So, akhirnya kita akan dapat nilai B. Dan finally, kita punya jawapan akan jadi seperti ini. Tak ada langsung A dan juga B. Contoh yang terakhir adalah gabungan eksponen dan juga trigo. Jadi apa kena buat? Masih lagi yang sama. Convert kepada homogeneous. Y double prime 2Y prime plus 3Y equal to 0. Guna characteristic equation, formula kuadratik, dapatkan nilai alpha 1, beta kita square root 2. Seterusnya, fx kita dekat sini, alfanya 1, betanya 2. Jadi kita akan pakai alfa 1, beta 2. Masukkan nilai R kosong, kita bandingkan dengan YC, terbukti YC dan YP tak sama. Kita akan buat first differentiation and second differentiation. Kita kena guna product rule untuk dapatkan jawapan. Terusnya kita akan ganti masuk dalam soalan. Ini Y double prime minus 2Y prime. So ini adalah Y prime plus 3Y. So ini adalah Y kita. Kita akan buat factor sin dengan cos dan juga simplify untuk kita boleh buatkan perbandingan perkali kiri dan kanan. Untuk kes ini, perkali untuk eksponen x cos 2x dan eksponen x sin 2x. Ini sama macam tambah kosong eksponen x cos 2x. Sebab tu sini jadi kosong. Ini kita dapat 1. So, akhirnya kita dapat P dengan Q. Finally, kita dapat YP kita. Tengah eksponen X sin 2X. Gabungkan dengan kita punya YC.